Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Syamini binti Muhammad Zikir. Nombor matrik 069760. Nama saya Amirul Nakib bin Amiruddin, nombor matrik 069420. Nama saya Nazafira Filza binti Muhammad Zul. Nombor matrik 069276. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Zaki. Nombor matrik 070186. Nama saya Sarah Kajhar binti Muhammad. Nombor matrik 070650. Nama saya Nur Hadifah Bukis Pardi. Nombor kad matrix 068928. Saya Burhan Hasil Adam bin Abdullah. Nombor matrik saya 070770. Saya Ayuni Sofia binti Muhammad Sazaini. Nombor matrik 070238. Nama saya Ilah Mira Nasihin binti Faizal dengan nombor matrix 069103. Nama saya Nur Alia Iwani binti Muhammad Zulkifli. Nombor matrik 069914. Nama saya Wan Muhammad Zaid 070156. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang apakah itu penyakit coronavirus dan asal-usul COVID-19. Apakah itu COVID-19? COVID-19 ialah penyakit coronavirus 2019 atau dikenali juga sebagai penyakit pernafasan akut 2019 (nCoV). Ialah satu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, iaitu sejenis virus yang berkait rapat dengan virus SARS. Penyakit ini telah ditemui dan mengakibatkan pandemik berterusan. Apakah asal-usul COVID-19? Penularan COVID-19 di negara kita bermula apabila kes pertama COVID-19 membabitkan 3 orang warga Cina yang masuk Malaysia melalui Johor dan Singapura pada 23 Januari. Namun, jumlah kumulatif kes positif menunjukkan pertambahan kes COVID-19. Jadi, kerajaan telah menyediakan pelbagai alternatif untuk mencegah penularan COVID-19 ini, seperti menyediakan pelbagai alatan untuk mencegah penularan COVID-19, iaitu seperti alat pengukur suhu, pelitup muka dan cecair pembasmi kuman. Seterusnya saya akan membentangkan tentang simptom. Simptom ni ada 3 gejala. Yang pertama, gejala lazim. Contohnya seperti demam panas, batuk, sakit tekak, kehilangan deria bau atau rasa dan keletihan. Yang kedua, gejala kurang lazim seperti sakit tekak, sakit kepala, sakit badan, cerit-berit, ruam pada kulit dan mata merah. Yang terakhir ialah gejala yang serius, iaitu sakit dada dan sesak nafas. Untuk gejala yang serius, dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor dengan keadaan yang segera. Sekian, terima kasih. Virus COVID-19 boleh merebak melalui udara dan titisan. Contohnya, titisan cair dari mulut atau hidung pesakit yang dijangkiti virus COVID-19 ini apabila mereka batuk, bersin, bercakap, menyanyi dan sebagainya. Titisan cair ini boleh wujud dalam partikel yang besar, iaitu droplet, ataupun partikel yang kecil, iaitu aerosol. Seseorang individu itu boleh dijangkiti apabila mereka menyedut aerosol ataupun droplet yang mengandungi virus COVID-19. Kebolehan partikel-partikel ini kekal dalam zarah udara bergantung kepada faktor persekitaran, iaitu aliran udara dan juga kelembapan udara. Virus ini lebih mudah merebak apabila seseorang individu itu berinteraksi secara langsung dengan individu yang dijangkiti virus ini tanpa mengenakan pelitup muka dengan jarak yang dekat, ataupun apabila seseorang itu berada pada tempat yang sesak tanpa pengudaraan yang baik. Seseorang juga lebih berisiko untuk dijangkiti virus ini apabila mereka menyentuh permukaan yang mengandungi titisan cecair ataupun virus COVID-19 ini, dan mereka menyentuh permukaan muka iaitu mata, mulut dan hidung tanpa membersihkan tangan mereka terlebih dahulu.
membenarkan kesan-kesan COVID-19. Okay, yang pertamanya, kesan ini terbahagi kepada 3 aspek. Yang pertama iaitu ekonomi, sosial dan politik. Baik, untuk ekonomi, kadar pengangguran rakyat akan meningkat kerana banyak sektor ekonomi yang gulung tikar. Yang kedua pula adalah sektor pelancongan akan terjejas kerana berlakunya perintah kawalan pergerakan oleh kerajaan tempatan. Yang ketiga, pendapatan rakyat akan terganggu. Perbelanjaan rakyat terjejas kerana harga barang meningkat, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah. Baik, untuk sosial pula, yang pertama, peningkatan masalah kesihatan jiwa serta kes bunuh diri akibat tekanan kerana bebanan hutang dan masalah dalam keluarga. Yang kedua, perhimpunan agama seperti khutbah dilaksanakan dengan kadar yang lebih pendek. Dan ini akan menjadikan kurang nilai kerohanian yang dapat diperoleh oleh jemaah. Yang ketiga, pelajar sekolah perlu belajar secara maya. Hal ini akan menjadikan pelajar kurang fokus ketika belajar. Untuk politik pula, yang pertama, sidang parlimen akan ditangguhkan. Ahli parlimen tidak dapat mengutarakan masalah rakyat kepada Dewan Rakyat. Yang kedua, pilihan raya menjadi punca peningkatan kes virus COVID-19. Berlaku peningkatan perbelanjaan untuk merawat pesakit kritikal. Yang ketiga, pentadbiran negara yang tidak stabil. Ini akan menjejaskan hak pengguna dengan peningkatan harga barangan. Sekian. Jadi sekarang ni kita akan membincangkan tentang cabaran ketika COVID-19 melanda di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, ketika COVID-19 melanda di Malaysia, PDPR diadakan kepada para pelajar dan para pendidik. Jadi, apakah kesan kepada para pendidik? Para pendidik akan mengalami kesukaran untuk mengatur strategi bagi memantapkan PDPR. Selain itu, para pendidik juga akan mengambil masa yang lama untuk membiasakan diri melaksanakan PDPR. Cabaran kepada para pelajar pula, para pelajar yang tidak aktif seperti mereka malu untuk tanya kepada guru ketika PDPR sedang dilangsungkan, mereka akan ketinggalan. Selain itu, para pelajar juga akan menjadi leka apabila mereka kebosanan, mereka akan bermain telefon bimbit ketika PDPR sedang dilangsungkan. Ia menjadi sukar kepada para guru untuk memastikan kefahaman murid itu mereka faham ataupun tidak. Samping itu, kos perbelanjaan juga akan meningkat kerana setiap pelajar memerlukan internet yang cukup untuk melaksanakan PDPR. Disebabkan oleh hal ini, ramai pelajar akan tertekan dan akan berhenti sekolah lalu mencari pekerjaan bagi membantu ibu bapa mereka. Hal ini amat dibimbangkan oleh kerajaan. Baik sekali untuk mewujudkan masyarakat yang prihatin dan bebas daripada risiko jangkitan, kita mestilah mengurangkan daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang menghimpunkan terlalu ramai orang. Selain itu, kita dinasihati supaya mengikut saranan kerajaan, iaitu dengan menjalani PKP, memakai pelitup muka di luar rumah serta mengambil suntikan vaksin dan sebagainya. Seterusnya, sebagai masyarakat setempat, kita bertanggungjawab untuk melindungi diri supaya dapat menghentikan rantaian wabak ini daripada terus tersebar. Seperti slogan kata media, iaitu kita jaga kita.